Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita pada 35 dari surah Yusuf, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Lihat pada tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat, muka surat 574, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini maksud, kemudian timbul fikiran mereka pada ketika itu setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, maka mereka kena memenjarakannya sampai satu waktu. Allah firman, kemudian mereka pun berpendapat bahawa Yusuf dipenjara sahaja untuk sementara waktu setelah mereka tahu bahawa Yusuf terlepas dari tuduhan itu berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan atas kebenaran, kesucian dan kebersihan dirinya. Nampaknya, wallahu a'lam, mereka menjarakannya pada waktu khabar dan kejadian itu merebak dengan tuduhan bahawa Yusuf lah yang telah merayu isteri Al-Aziz. Itulah yang buat raja menjarakannya. Oleh kerana itu, ketika raja mintanya keluar untuk menghadapnya pada masa-masa akhir di penjara, Yusuf menolak. Sampai ada penjelasan tentang kesucian dirinya, bebasnya baginda dari tuduhan dan pengkhianatan yang ditujukan kepadanya. Setelah ditetapkan bahawa Yusuf bersih dari tuduhan itu, maka barulah baginda keluar untuk menghadap raja. Ini akan kita lihat nanti. Al-Imam As-Suddi menyebutkan bahawa mereka menjarakannya dengan tujuan menjaga agar buatan isteri Al-Aziz terhadap Yusuf tidak tersebar luas. Pada hakikatnya, yang demikian itu untuk membersihkan kehormatan Yusuf AS. Sedangkan isteri Al-Aziz yang bernama Zulaikha ini akan tercemar segala perbuatan jahatnya. Para pendengar rahmati dan dikasihi sekalian, di sini timbul apa yang dapat kita lihat. Satu, seperti disebut dalam tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahawa bila keadaan jadi kucak-kacir, nampaknya ramai orang yang menyerang peribadi isterinya itu, maka si isteri telah melayu kepada suaminya untuk menjarakan Yusuf, atau jika tidak, dia akan pergi membawa dirinya. Maka si lelaki yang dayus ini telah mengambil langkah untuk menjarakan Yusuf bagi mengelakkan tersebarnya berita yang mengaibkan keluarganya itu. Jadi kita telah pun pelajari bagaimana dalam Islam orang yang dipanggil sebagai dayus. Dayus adalah alladhi yuqiru fi ahlihi al-khubuth, orang yang membiarkan satu perkara-perkara mungkar berlaku dengan keluarganya tanpa dibetulkan. Timbul persoalan bagaimana Nabi Yusuf AS memohon untuk dipenjarakan. Bukankah perkara itu merupakan satu benda yang bersifat ghaya al-makruhiyah, nak dibandingkan dengan ghaya al-matlubiyah, kata Al-Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya. Berarti kat sini kalau hidup dalam penjara dan duduk dan mengawal diri para Nabi ini maksum akan dilindungi oleh Allah SWT, bukankah itu lebih baik daripada masuk ke dalam penjara yang merupakan ghaya al-makruhiyah, tempat klimaks kepada segala benda yang keburukan dan manusia tak suka berada di situ. Walaupun kita tidak memasuki tempat itu dan mohon kepada Allah supaya selamat dari tuduhan palsu sehingga dimasukkan ke dalam penjara, tapi kita tak tahu bahawa tempat ini berkumpul segala bentuk kejahatan, anasir yang tidak elok. Maka jawapannya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Razi, tilka ladha tastaqibu alaman azimah وهي الندم وهي الذم في الدنيا والإيقاع في الآخرة وذلك المكروه هو اختيار السجن يستعقب سعادات عظيمة وهي الثواب الدائم في الآخرة فلهذا السبب قال ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. Telah saya terangkan, doa Nabi Yusuf AS ini bukanlah milih berarti ahabu, berarti yang pertama pun elok, yang kedua elok, cuba pilih yang lebih elok. Macam orang tanya kepada kita, nak naik bas ke nak naik kereta api, tempat ni jauh dan bas ini bas VIP, dan kalau naik train pun train VIP, dua-dua enak. Kita pilih untuk dapat pengalaman baru menaiki kereta api sebagai contohnya. Tidak, dalam kes ini Nabi Yusuf AS milih satu benda, bukan perkara pertama itu bagus, yang kedua lebih bagus, bukan, tapi untuk menjaga imannya. Kerana perkara pertama yang menampakkan kehidupan serba keseronokan, berada dalam istana, bak raja, layanannya, tapi itu merupakan satu perkara yang akan mengakibatkan di hujungnya penderitaan. Seperti yang kita nyatakan, gembiranya sesaat, sukarnya berabad selepas itu. Manakala musibah dipenjarakan itu nampak susahnya panjang, tapi sebenarnya susah kat situ hanya sesaat, kerana kegembiraan yang nanti adalah berabad lamanya. Namanya disebut dengan kebaikan. Kisah ini dibaca oleh manusia panjang zaman untuk mengambil pengajaran di sebaliknya. Dan lagi kata Imam Ibn Barrajan dalam tafsirnya Tanbih al-Afham, segala yang berlaku dalam kehidupan kita, kita merancang untuk dapat yang terbaik. Tetapi untuk seorang Nabi,
Bukan mereka yang menetapkan. Allah SWT yang menetapkan untuk mereka. Dalam urusan hijrah Nabi kita pun sebagai contohnya. Qad kana Rasulullah SAW azina li ashabihi fil hijrah min Makkah ila Madinah. Kana dhalika an iznillah. Wa makatha huwa yantadhiru an yu'dhan lahu. Wa qad kana Abu Bakr ista'zana Rasulullah fil hijrah fi man hajara ila Madinah faqala sallallahu alaihi wasallam ana antadhiru izna fil hijrah. Tengok dalam perkara bersangkutan kehidupan Nabi ini, segala ketetapan itu bukan mereka yang hendak pilih. Seperti yang ditanya tentang Nabi SAW ini berkahwin dengan seorang budak, tahapnya, tarafnya, umurnya. Seperti fitnah itu juga kepada Nabi SAW. Bahawa Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, usianya 8 tahun, bersama dengannya pada usia 9 tahun. Ini kata-kata fitnah yang ditujukan oleh pihak orientalis bagi menunjukkan, mencari satu weakness spot dalam Islam. Yang padahal apa yang mereka lakukan itu, mereka menyangkakan bahawa Nabi ikut suka-suka untuk berkahwin dengan siapa yang dipilihnya. Seperti kata Syekh Dr. Abdul Hakim Murad, tak betul. Nabi bukan pilihan baginda, itu semua ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana contohnya dalam perkahwinan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha itu, bahawa diperlihatkan kepada Nabi, dibawa Aisyah itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beritahu ini isterimu dunia juga akhirat wahai Rasulullah SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang beritahu tentang umurnya ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Berapa kita duk ikut sangat apa yang dilakukan oleh pihak musuh, orientasi dan sebagainya untuk mencari kelemahan Islam. Kita berada pada satu persimpangan untuk mengirda', untuk memenuhi tuntutan permintaan mereka lebih daripada apa yang terdapat dalam Islam. Mereka begitu kita. Maka kembali kepada kisah Nabi Yusuf AS yang disifatkan Allah sebagai sebaik-baik kisah ini. Maka segala yang berlaku kita nampak permohonan, permintaan baginda SAW supaya dipenjarakan. Sebenarnya itu semuanya merupakan wahyu daripada Allah SWT. Lain laisa sya'nul anbiya alaihi wassalam fima nafham kasiwahum bal sya'nuhum intizar al-izin min Allah. La yataqaddamuna wa la yata'akharuna ila ghairi dhalik. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam lam yu'dhan lahu fil i'lam li abihi bi sya'ni. Nanti kita akan lihat ada orang bertanya, mengapa Nabi Yusuf alaihi salam tahu bahawa ayahandanya masih hidup, Yakub itu dia tidak mengutus surat ke, menghantar orang untuk memberitahu keadaan dirinya ke. Jadi perkara-perkara sedemikian yang kita sibukkan, mengapa? Kerana nabi-nabi Allah ini seperti yang telah disebutkan tadi, mereka adalah mendapat wahyu daripada Allah. Segala pergerakan mereka adalah wahyu daripada Allah SWT. Cuma dalam juz'iyat ada perkara-perkara tentu saja yang diberi kepada mereka peluang untuk bermesyuarat dengan para sahabat di kelilingnya, sebagai contoh orang-orang penting kelilingnya. Jadi balik kita kepada kisah Nabi Yusuf AS ini, maka selepas golongan yang menekan baginda melihat bahawa tiada cara lain untuk menyelamatkan keadaan melainkan mereka kena penjarakan Yusuf AS. Jadi perbicaraan tentang Nabi Yusuf ini dan sikap isteri pembesar itu tidak berakhir, makin meluas kerana kini yang terlibat sudah sangat ramai. Sebahagian bicarakan keelokan, kecantikan rupa paras Yusuf, budi pekertinya. Sebahagian menceritakan apa yang berlaku di ruang makan ketika memenuhi undangan yang lalu, terpotong jari. Dan ada juga yang menangguk di air keruh, membicarakan pengkhianatan isteri orang besar itu. Kini nama baik tempat dan juga pemimpin itu mulalah tercemar dan menggoyangkan wibawa pemerintah. Jadi ini kena diberhentikan. Dan tentu saja tidak sukar untuk dilakukan dalam masyarakat yang tidak bertuhankan kepada Allah SWT. Masyarakat yang sudah ditimpa kebejatan, penyimpangan dan hidup hanya untuk memenuhi tuntutan syahwat. Alangkah dalam masyarakat Islam sekalipun berlaku pendasan hak kepada mereka yang tertentu. Ini akan pula kalau masyarakat yang tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya sejak mula ditangkap basah perempuan itu dalam rumah pembesar yang telah pun terbukti kebenaran Nabi Yusuf AS. Tapi mereka telah pun mengambil tindakan yang mengelirukan orang ramai untuk memberi kepada mereka satu input bahawa Nabi Yusuf AS yang silap, yang ingin melakukan kejahatan terhadap isterinya. Jadi mereka pun dapat melihat kebenaran Nabi Yusuf itu pada bukti-bukti yang telah dikemukakan. Tapi akhirnya kesepakatan yang lahir bahawa nasihat daripada orang-orang yang ada keliling pembesar ini, rakan-rakannya, penasihatnya, mustasyarnya, ahli majlisnya, kenalah bersihkan nama baik keluarga dan menjarakannya sampai satu waktu keadaan menjadi tenang. Nanti kita fikir apa yang patut dilakukan. Maka inilah tindakan yang dilakukan oleh raja ataupun pembesar itu terhadap Nabi Yusuf AS. Kemudian kita masuk pada ayat yang 36, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabbi'na bi ta'wilihi. Inna naraka minal muhsinin. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkata salah seorang daripada keduanya, sungguhnya aku mimpi bahawa aku memerah anggur. Dan lain kata, sungguhnya aku mimpi bahawa
aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagian yang dimakan burung, berikanlah kepada kami tafsirnya, sesungguhnya kami mandang kamu di kalangan orang yang pandai mentafsirkan mimpi. Ini tuan-tuan boleh lihat terjemahannya pada muka surat 575 tafsir Ibn Katsir. Qatadah mengatakan bahawa salah seorang dari mereka ini yang merupakan pelayan, pembuat minuman raja, seorang lagi pembuat roti. Ada yang mengatakan bahawa dia merupakan khabas, yang seorang lagi merupakan pembuat makanan. Jadi As-Suddi berkata bahawa mereka ni dipenjarakan dengan tuduhan meracun makanan dan minuman raja. Di penjara, Nabi Yusuf terkenal dengan sifat yang baik, seperti dinyatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahawa Nabi Yusuf AS masuk saja ke dalam penjara sudah kelihatan sifat-sifat baik yang ada padanya, iaitu bila Allah Taala menyebut lagi perkataan Al-Muhsinin di sini, iaitu nak menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sikap yang ada pada baginda. Kana idza marida insanun fi sijni adahu wa qama alaihi bita'ahud wa idza dhaqa alaihi al-majlis wasa'a lahu wa idza ihtaja ila shay'in jama'a lahu shay'an wa kana ma hadha yajtahidu fil ibadah wa yaqumu al-lail kullahu lis-salati. Tekan Imam Al-Baghawi dan tafsirnya bahawa sifat ihsan yang tampak dalam diri Nabi Allah ini tak pernah pun pudar walaupun dalam suasana penjara. Bayangkanlah dengan kesukaran, keterbatasan, kesulitan, baginda AS nampak sifat kasih sayangnya, ihsannya itu kepada makhluk. Kalau ada yang sakit, dia pergi ziarah. Kalau ada yang datang, dia akan bagi peluang untuk duduk, menghormatinya. Kalau orang itu memerlukan sesuatu, dia akan bantu kumpulkan apa yang ada supaya dapat meringankan bebannya itu. Walau di samping ditambah pula dengan sikapnya di sudut ibadah itu, bangun malam, qiyamul lail untuk salat. Jadi ada yang mengatakan bahawa bila masuk ke dalam penjara itu, manusia yang kadang-kadang sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan kehidupan mereka, kerana mungkin kena penjara seumur hidup, maka inqata'a raja'uhum wa tala huznuhum faja'ala yusallihim wa ja'ala yaqul abshiru wasbiru tu'jaru. Maka Nabi Yusuf AS akan memberi mereka motivasi, memberi mereka berita gembira, menenangkan mereka dan berkata, kalau kamu sabar bagi kamu ganjaran. Mungkin kalangan mereka ni merupakan orang-orang Islam yang pernah beriman dengan putusan Nabi-Nabi yang ada di situ, kata sebahagian daripada para ulama. Maka akhirnya orang dalam penjara itu pun tertarik dengan akhlaknya. Mereka berkata, barakallahu fiik ya fata, ma ahsan wajhaka wa khuluqaka wa hadithaka lakad burika lana fi jiwarika faman anta ya fata. Mereka melihat Nabi Yusuf punya sikap itu dan peranannya mendamaikan, peranannya yang beri ketenangan, kebahagiaan, keseronokan kepada banduan-banduan dalam penjara itu. Mereka berkata, alangkah beruntungnya kami dapat bersahabat denganmu, wahai anak muda. Alangkah indahnya rupa parasmu dan akhlakmu. Beruntung kami duduk bersama dengan kau. Maka jawapan Yusuf AS perkenalkan dirinya dan kata, para ulama di situ tidak menjadi kesalahan untuk kita menerangkan diri kita dan keturunan kita, asal saja jangan ada unsur takabur dalam diri. Maka Yusuf menjawab, aku ni merupakan Yusuf bin Safillah Yaqub. Aku Yusuf, anak kepada Nabi Allah Yaqub bin Zabihillah Ishaq, anak kepada yang pernah mendapat perintah untuk disembelih oleh Allah, iaitu Ishaq. Riwayat ini adalah pertikaian para ulama'nya, kerana Zabihullah seperti yang telah saya terangkan bukannya Nabi Ishaq, itu merupakan Nabi Ismail. Tapi dalam riwayat mengatakan demikian, bin Khalillah Ibrahim, dan datuk aku merupakan Ibrahim AS. Maka oleh kerana akhlaknya yang baik dipanggil sebagai muhsinin itu, maka berkatalah penjaga penjara, wahai orang muda, kalau aku mampu tentulah aku akan melepaskan kau. Tengok kau keadaan begini, memang kau ni dizalimi sebenarnya, tapi tak apalah, aku tak boleh buat begitu, cuma aku akan baik pada kau. Tidurlah kau di mana saja kau suka dalam penjara ini, pergilah ke mana saja, tak ada siapa akan menghalang kau di bawah arahan aku. InsyaAllah tuan dimulai kawasan, kita akan lihat apa kaitan kisah dua orang pemuda yang masuk penjara ini dengan mimpi mereka, dan kembali berulang isu mimpi. Mimpi telah saya terangkan begitu panjang lebar dalam awal-awal dahulu tentang kebenarannya dan kiriman maklumat yang terdapat di situ oleh Allah SWT kepada golongan tertentu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mimpi dua orang pemuda ini, yang kesan dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.